Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Eli Eliana binti Rahmat, penyampai berita anda pada hari ini. Dalam menggesa pendidikan yang bersifat global dalam abad ke-21, kualiti pendidikan merupakan aspek yang amat penting agar kemenjadian murid bertaraf dunia dapat dibangunkan. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran di institut pendidikan, terutamanya di sekolah, amatlah penting. Standard kualiti pendidikan yang merupakan satu instrumen penilaian, iaitu Standard Kualiti Pendidikan Malaysia, iaitu SKPM, dijadikan sebagai panduan dalam mengurus operasi sekolah ke arah yang berkualiti. Pelan pembangunan pendidikan negara dibangunkan untuk meningkatkan kemenjadian murid Malaysia bagi menyediakan modal insan bertaraf kelas pertama dunia. Pelan ini mengandungi beberapa fasa pelaksanaan, antaranya ialah 5 aspirasi sistem pendidikan. Kita akan menyaksikan temu ramah siswi guru IPG Kampus Tun Hussein On berkenaan adakah mereka mengetahui akan 5 aspirasi sistem pendidikan negara yang terdapat di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Eli Eliana binti Rahmat akan menanyakan satu soalan berkenaan aspirasi sistem pendidikan di Malaysia terhadap seorang pelajar PPI SMP. Assalamualaikum Cik Aifah. Waalaikumsalam. Hari ini saya ingin menanyakan satu soalan berkenaan aspirasi sistem pendidikan. Boleh ke? Boleh. Seperti sedia maklum, aspirasi sistem pendidikan di Malaysia terdapat 5 aspek. Boleh Encik Aifah senaraikan? Okey, 5 aspirasi yang saya tahu. Yang pertama, akses. Kedua, kualiti. Equity. Perpaduan dan kecekapan. Baiklah, terima kasih Encik Aifah. Okay. Seperti sedia maklum, guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 bagi menyediakan pendidikan terbaik untuk semua murid. PPPM dibangunkan adalah dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkannya dengan tanda aras antarabangsa. Pelan transformasi pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dan mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Pelan ini berfokuskan kepada pembangunan dan perkembangan serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah memberi beberapa implikasi kepada guru dalam pelbagai aspek. Kita pergi ke siaran bertugas. Terdapat beberapa implikasi terhadap guru berdasarkan 5 aspirasi sistem pendidikan yang terdapat di Malaysia. Antaranya ialah akses pendidikan yang baik dapat memudahkan proses pengurusan pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP secara sistematik. Hal ini demikian kerana guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses PDP bagi mencapai matlamat dan objektif pembelajaran yang ditetapkan. Justeru, guru perlu melaksanakan pendidikan untuk semua secara komited dan menyeluruh tanpa mengira latar belakang sosioekonomi murid agar mereka dapat mencapai potensi masing-masing pada tahap optimum secara berterusan. Okey, seterusnya kumpulan ni. Kumpulan nak ni. Okey. Tunjuk unit pada kawan-kawan yang malu. Okey.
Okey, itu semua adalah apa yang cikgu akan ajar pada hari ini. Iaitu kata sendi nama. Kata sendi nama. Ya, contohnya kata. Implikasi kedua terhadap guru ialah kecekapan dalam penggunaan teknologi dapat meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah. Dalam PPPM, satu penanda aras dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan iaitu NET memerlukan semua guru mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid. Penambahbaikan dalam proses PDP dengan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi mampu menghasilkan kualiti pendidikan mengikut standard antarabangsa. Di samping itu, guru juga harus mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seorang profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital, termasuk kemahiran dalam sistem TMK dan peralatan digital bagi menyokong kejayaan dan inovasi murid. EcoSmart adalah satu bentuk teknologi yang digunakan di 10 buah bilik darjah di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Faiqi. Proses P dan P tidak lagi menjadi suatu proses yang membosankan kerana murid bukan sahaja dapat berinteraksi dengan guru, tetapi dapat mencuba pelbagai aktiviti yang telah dimuatkan ke dalam sistem. Untuk mendapatkan visual sebenar kepada murid, mereka menonton tautan video dari YouTube dan melihat gambar mengikut topik yang ingin dipelajari pada hari itu, seperti yang berlangsung dalam bilik darjah tahun 1 ini. Murid ke tahap yang maksimum dan proses P dan P tidak lagi berdasarkan chalk and talk semata-mata. Man, you know the circle, man? Animal, sounds. Tidak berakhir di situ. Murid juga akan menjalankan aktiviti secara berkolaboratif bersama rakan dalam aktiviti berkumpulan untuk saling membantu dan berbincang bagi mencapai objektif pembelajaran. Murid-murid menggunakan alat muzik berpandukan gerak muzik dengan teknik yang betul selepas dibimbing oleh guru. Seterusnya, implikasi terhadap guru ialah perpaduan yang terhasil dalam kalangan murid dapat melahirkan sikap demokrasi dalam diri seorang guru. Guru perlu bersikap adil kepada semua muridnya tanpa mengira latar belakang sosio-budaya, kepercayaan dan status ekonomi murid-murid. Guru perlu memiliki sikap keprihatinan dan empati terhadap sesuatu kejadian yang menimpa muridnya tanpa mengira kaum dan budaya. Perpaduan yang terjalin antara murid-murid dapat memudahkan proses PDP berjalan dengan lebih lancar kerana wujudnya persefahaman dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Guru berjiwa pendidik akan sentiasa peka dengan isu-isu perpaduan kaum dan berusaha mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan kesefahaman dan kerjasama dalam kalangan murid-muridnya.
nampak cantik. Kita buat bersama-sama. Selain itu, implikasi terhadap guru yang keempat ialah guru yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dapat memberikan pendidikan yang berkualiti sehingga mencapai standard antarabangsa untuk murid-murid. Peningkatan kualiti dalam sistem pendidikan dapat meletakkan pendidikan Malaysia berada di prestasi yang lebih hebat setanding dengan negara-negara maju yang lain. Pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia adalah bermula daripada usaha guru melaksanakan kajian dan membuat perbandingan tentang amalan pendidikan terbaik dunia. Sebarang permasalahan pendidikan yang timbul perlu dicari alternatif untuk menyelesaikannya. Perkongsian pengetahuan dan kepakaran dalam bidang pendidikan di peringkat global dapat memberi manfaat kepada kemajuan pendidikan negara Malaysia. KPM dalam satu kenyataan memaklumkan Malaysia menunjukkan peningkatan bagi subjek matematik dalam paper TIMSS berbanding TIMSS 2015 sebanyak 8 mata dengan puratus skor keseluruhan ialah 473. Bagi matematik dalam e-TIMSS, Malaysia memperoleh puratus skor 461 iaitu 4 mata lebih rendah berbanding pencapaian dalam TIMSS 2015. Menurut kenyataan itu, Malaysia turut menempa kejayaan bagi subjek sains menerusi TIMSS 2019 selepas 13 pelajar paper TIMSS dan 23 pelajar e-TIMSS memperoleh skor melebihi 700. Katanya pencapaian skor individu tertinggi untuk subjek itu bagi paper TIMSS dan e-TIMSS masing-masing 778 serta 747. Pencapaian ini adalah skor individu tertinggi murid dalam mata pelajaran sains sejak penyertaan Malaysia dalam TIMSS bermula 1959. Skala pencapaian TIMSS 2019 bagi matematik dan sains ditetapkan kepada aras tertinggi dengan skor 625, aras tinggi skor 550, aras sederhana skor 475 dan aras rendah skor 400. Akhir sekali, implikasi terhadap guru yang kelima ialah peningkatan kemampuan profesional seorang guru. Seperti sedia maklum, latar belakang sosioekonomi masih menjadi penyebab jurang ekuiti yang paling besar. Bukti menunjukkan bahawa murid daripada keluarga miskin agak kurang cemerlang berbanding murid daripada keluarga yang berpendapatan sederhana dan tinggi. Jadi, usaha seorang guru profesional yang mampu mengubah cara pengajaran menjadi lebih efektif dengan membuat perancangan awal berdasarkan potensi murid-murid. Seorang guru yang profesional juga akan mewujudkan lebih banyak projek berasaskan komuniti supaya lebih banyak peluang murid dalam belajar dalam kadar kendiri sama ada dalam bidang vocational dan teknikal. Kita nak pergi mana, Cik? Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Oleh itu, guru berjiwa pendidik ialah guru yang mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang pada asasnya untuk membentuk kemenjadian murid dalam negara Malaysia. Guru perlu mengetahui, memahami dan menitikberatkan akan 5 aspirasi sistem pendidikan agar dapat memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan. Kemenjadian murid yang berkualiti yang dihasilkan oleh guru-guru yang profesional dapat menjadikan negara Malaysia lebih maju setanding dengan negara maju yang lain. Justeru, guru berjiwa pendidik juga menjadi lebih berkualiti apabila kemenjadian murid tercapai. Sekian, salam hormat, Assalamualaikum.